Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, khususnya terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat yang mengatasi ribuan dan jutaan nikmat yang lain di dunia ini. Bahkan segala nikmat-nikmat yang dikecapi oleh manusia hanyalah bersifat sementara. Nikmat kesihatan sementara, nikmat kekayaan sementara, nikmat kekuatan pun sementara. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersifat sementara, tidak kekal, bersifat pinjaman sahaja. Namun begitu nikmat iman dan Islam ialah nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila iman dan Islam itu dijaga, dipelihara, maka ia akan menjadikan kenikmatan yang sedikit di dunia ini menjadi sebab kepada mendapat kenikmatan yang hakiki, yang sebenar-benarnya di akhirat kelak, bermula selepas kematian setiap manusia memasuki alam barzakh, maka akan bermulalah kenikmatan ataupun bermulalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada alam barzakh lagi, nikmat taman-taman syurga. Seterusnya apabila dibangkitkan pada hari kiamat kelak, akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimudahkan urusan di padang mahsyar, diringankan hisab. Ini semua adalah bertitik tolak daripada iman dan Islam. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang tidak berhajat kepada apa-apa pun, tidak berhajat pada sesiapa pun. Sebaliknya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan makhluk yang bersama, ada yang paling besar di kalangan para malaikat ataupun sekecil-kecil makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan keadaan. Alhamdulillah, rakaman kali ini khususnya untuk para jemaah ataupun ahli qaryah Surau Al-Hidayah Taman Desa Raya. Kita menyambung lagi bacaan dan juga muzakarah dan mengambil faedah daripada kitab buku yang ringkas ini, iaitu 10 asas akidah, iaitu yang diambil, yang disunting daripada 40 asas akidah karya Imam Hujjatul Islam, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab akidah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita semua para jemaah maklum bahawasanya umat Islam di Nusantara ini, di
Malaysia, di negara-negara ASEAN ini bermazhab, kalau dari segi fiqahnya bermazhab Syafi'i, manakala dari segi akidah, dari segi tauhidnya bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun bermazhab Al-Asy'ari. Bermazhab Al-Asy'ari, akidah Al-Asy'ari, akidah Al-Asy'ariyah. Dari segi mazhab, bukannya akidah, bukannya akidah tu akidah apa, tapi mazhab akidah itu. Dari segi akidahnya semua umat Islam, akidah Islam lah, aqidatul Islam. Sama juga seperti pengamalan fiqah. Fiqahnya fiqah Islam lah, fiqah yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Namun mazhab untuk mengamalkan fiqah itu, kalau kita semua mazhab Syafi'i. Begitu juga kalau mazhab akidah, mazhab tauhid ni mazhabnya untuk memahami, untuk belajar bagaimanakah mazhab yang betul, mazhab yang selamat daripada kesalahan dan kerosakan akidah, maka kita mempelajari, kita mengulang kaji, kita bermuzakarah dengan mazhab Al-Asy'ari, mazhab Asy'ariyah. Dan juga kita perlu, para jemaah perlu faham apakah itu mazhab Asy'ariyah dan kenapa perlu belajar mazhab Asy'ariyah. Bukan sebab tidak boleh ada perbezaan, bukan kerana boleh pilih mazhab tauhid, mazhab akidah, tetapi yang pentingnya bagaimana, apakah jalan atau apakah mazhab yang kita belajar itu, yang kita muzakarah itu, mazhab yang betul, mazhab yang merupakan ijma', majoriti para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ghazali rahmatullahi alaih telah menyusun kitab 40 asas akidah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan mengenal sifat dan juga mengenal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu kita akan meningkatkan keimanan dan akidah kita, memperbetulkan akidah kita, menyusun, meletakkan di dalam di dalam hati, dan kemudian mengikatnya dengan akidah, dengan mazhab akidah yang betul. Imam Ghazali rahmatullahi alaih merupakan seorang imam yang besar, yang merupakan imam yang juga bermazhab Syafi'i, yang belajar juga hingga ke Haramain Mekah Madinah. Dan Imam Ghazali ini masyhurlah dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, yang merupakan satu warisan, yang merupakan satu khazanah ilmu kepada umat Islam. Selain daripada kitab-kitab yang lain lah, banyak sebenarnya kitab Imam Ghazali ini. Ada lebih kurang, kalau yang dicetak pun, kalau yang disusun oleh Imam Az-Zabidi, anak murid kepada Imam Al-Ghazali, ada lebih daripada 70 kitab. Dan antara karya yang terkenal ini, yang terkenal ialah yang kita baca inilah, Al-Arba'in fil Aqidah, fil Aqaid. Baik, masuk pada bahagian yang keempat daripada 10 bahagian, 10 asas daripada kitab ini, dalam kitab ini, iaitu asas yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, al-ilmu, di mana untuk ilmu ini kita perlu faham bahawasanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan makhluk, maka ilmu yang dinisbahkan kepada mereka, kepada kita manusia, ialah ilmu yang sangat sedikit, ilmu yang bukan bersifat hakiki, ilmu yang bersifat pinjaman, ilmu yang bermula
yang sebelum itu didahului oleh kejahilan. Yang sebelum tu tak tahu, kemudian baru tahu. Kemudian tahu itu pun bukan pengetahuan yang hakiki dan sangat terbatas, sangat terhad, tidak merangkumi keseluruhannya. Bahkan seseorang yang tahu tentang satu-satu benda, satu-satu bidang, walaupun dia pakar, walaupun dia mahir, walaupun dia menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari sehingga bergelar alim, orang alim dalam bidang itu, dia tetap tidak merangkumi, tidak menghabisi semua perkara yang berkaitan dengan bidang tersebut. Pasti ada yang tertinggal. Pasti ada yang terlepas. Dan apabila sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, innallaha alimun bidzatis sudur, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala alimun bidzatis sudur, maha mengetahui apa sahaja yang ada dalam hati-hati manusia. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui perkara yang ghaib, alimul ghaib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran pada tempat yang lain, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Luqman ayat ke-34, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jualah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah juga yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada di dalam rahim, yakni ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, yakni sama ada baik atau jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui, lagi amat meliputi pengetahuannya. Surah Luqman ayat 34. Maka innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui dan khabir, lagi meliputi pengetahuannya terhadap semua perkara. Daripada dalil-dalil firman Allah SWT, dalil ayat Al-Quran, dan juga dalil daripada hadis Nabi SAW yang terlalu banyak berkenaan dengan pengetahuan ilmu Allah SWT. Bahkan apabila kita sebut dengan kalimah yang lain, kalimah alimun khabir, itulah yang dapat yang layak bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita sebut knowledge ataupun pengetahuan, bahasa ataupun ayat itu sendiri, walaupun kita dapat fahami, maka ia sebenarnya tidak tepat, tidak cukup tepat untuk menggambarkan, untuk menyifatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, Al-Alim, ke atas setiap sesuatu. Apabila kita sebut setiap sesuatu, maka tak ada apa benda yang terkecuali, sama ada benda yang dahulu ataupun yang sedang berlaku dan yang akan datang. Apatah lagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang tidak berhajat kepada apa-apa pun, tidak berkait dengan sekarang, akan datang ataupun yang dahulu. Pengetahuan Allah SWT tidak sama langsung, ataupun pengetahuan yang hakiki yang sangat berbeza dengan pengetahuan makhluk. Pengetahuan makhluk sebelum tahu, dia bermula dengan tidak tahu. Alim ataupun pandai macam mana pun seseorang itu, sebelum dia belajar, sebelum dia dapat tahu, sebelum dia ingat, maka dia dikira jahil, dia tidak tahu.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah didahului dengan kejahilan, tidak pernah dikaitkan dengan tidak tahu, dengan ketiadaan ilmu. Setiap sesuatu, makna tidak ada yang terkecuali, daripada yang besar sehinggalah yang kecil, daripada yang tersembunyi ataupun terang-terangan, sebagaimana yang di antara doa yang kita baca selepas tahiyat akhir. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang aku buat dahulu dan apa yang telah aku buat pada masa, apa yang akan dibuat pada, yang aku akan buat pada masa akan datang. Ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang aku buat dahulu dan apa yang aku kemudiankan. Wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku buat secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala dosa, segala kesalahan yang engkau maha mengetahui, engkau lebih mengetahui terhadap perkara itu daripada diriku sendiri yang maha lemah, yang maha jahil, yang tidak mengetahui. Maka tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Bahkan daripada ayat surah ayat ke-49, ayat ke-34 surah Luqman yang saya bacakan tadi, pengetahuan tentang hari kiamat, hari berakhirnya umur bumi ini, umur alam ini, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui pada waktunya yang tepat. Tanda-tandanya pun dikhabarkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam selepas diwahyukan, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengetahuan ataupun wahyu yang disampaikan daripada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam juga bersifat benar dan yakin, kerana ilmu itu, pengkhabaran itu datang daripada yang maha mengetahui, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu semua sabdaan Nabi SAW ialah yang benar, yang tidak akan berhadapan dengan kesalahan, walaupun tidak dapat difahami, walaupun masih tak nampak, walaupun masih tersembunyi hikmah ataupun kebenarannya daripada kita manusia, namun dari segi keyakinannya hendaklah kita meyakini bahawasanya ia adalah benar. Apa sahaja ilmu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila ada kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan perkara itu, bertentangan dengan ilmunya para rasul, dengan pengkhabaran yang diterima, wahyu yang diberikan kepada para rasul, yang apabila Rasulullah contohnya, baginda bersabda berkenaan dengan sesuatu perkara, maka baginda tidak akan menyebutnya, tidak akan bercakap menuturkannya daripada kehendak nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Jadi apabila ada kenyataan-kenyataan yang sebenarnya bertentangan dengan perkara itu, bersalahan, seperti kalau kata berlaku apa-apa, adakah Nabi akan buat, ataupun adakah Nabi akan buat begitu, buat begini, kemudian diandaikan pula ya, mungkin Nabi akan buat begitu sebab Nabi bersabda begini. Asasnya kita perlu faham bahawasanya setiap perkara, setiap tindakan Nabi SAW adalah
didahului dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berasaskan wahyu, berdasarkan wahyu. Maka tak bolehlah kita buat andaian pula. Tak boleh kita buat andaian. Jangan sampai kita terlibat dengan perkara-perkara begitu. Jangan dengan sebab hanya kerana asbab dunia ini, dengan sebab perkara dunia ataupun dengan sebab ikhtiar kita di dunia ini, kita membuat kenyataan ataupun perkara yang tidak tepat, yang salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa-apa berlaku, adakah Nabi akan ambil tindakan demikian, maka tak bolehlah kita nak buat macam tu. Kalau Nabi ada sekarang, adakah Nabi akan ambil benda tu, ataupun adakah Nabi akan buat? Ini semua andaian-andaian yang tidak benar. Kembalilah kepada pengetahuan ataupun kepada ilmu yang hak daripada alim ulama. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dialah menurunkan hujan, yang memerintahkan para malaikat untuk membawa hujan turun. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan hujan, dan Maha mengetahui jantina ataupun keadaan bayi di dalam perut ibu. Maha mengetahui setiap perkara yang akan dilakukan oleh manusia dan makhluk. Bahkan manusia ini tidak tahu secara tepat. Kalau dia tahu pun dengan perkara-perkara yang diizinkan kepadanya sahaja. Apa yang dia rancang, tetapi apa yang dibuat secara tepat dia tak tahu. Dia mungkin boleh merancang. Kita merancang apa yang nak buat esok, tapi apa yang berlaku pada perancangan itu, adakah kita sendiri masih ada umur, ada nyawa pada esok hari, dan di manakah tempat setiap seorang itu mati, tidak diketahui oleh manusia itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat mana? Sehingga kan orang yang memang tahu dia nak mati di mana, seperti orang yang telah dihukum, walaupun dia tahu masanya, dia tahu tempatnya, tapi itu semua bersifat majazi juga, bersifat bukan yang hakikat sebenar-benarnya, kerana dia juga tidak mengetahui adakah dia akan mati sejurus selepas dihukum ataupun lambat sedikit, bagaimana keadaan dia mati. Tapi sebahagiannya diizinkan kepadanya. Itu semua juga telah termasuk di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala ilmunya, meliputi segala apa yang berlaku di bumi, sehinggalah ke langit yang paling tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah bukan sahaja pada benda-benda yang besar, pada peristiwa-peristiwa yang besar, tetapi juga sehingga sekecil-kecil perkara. Daripada tempat yang paling tinggi, iaitu langit yang paling tinggi ataupun maqam, tempat yang paling tinggi yang Allah SWT ciptakan, seperti Arash, Sidratul Muntaha, yang mana tempat yang besar, tinggi, dan juga ditangguh oleh para malaikat. Segala perkara yang berlaku semuanya adalah di dalam pengetahuan Allah SWT. Tidak ada satu pun yang terlepas. Sehinggalah ke tempat yang paling bawah, katakanlah bahagian bumi, lapisan bumi yang paling bawah, ataupun di dalam alam semesta ini, apakah tempat ataupun planet ataupun bintang yang berkedudukan paling bawah. Di sana juga apa yang berlaku di sana, apakah yang dibuat oleh makhluk-makhluk di sana juga di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terlepas, walaupun satu saat, satu zarah, satu benda pun, sekecil-kecil benda pun takkan terlepas. Sehinggalah bergeraknya sebutir pasir di dalam lautan yang gelap, yang luas di waktu malam, juga di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ilmu manusia ini sangat terbatas.
Dia hanya tahu apa yang dia pernah lihat. Dia hanya tahu apa yang dia dikhabarkan kepadanya, apa yang dia pernah belajar. Bahkan pengetahuan manusia juga akan mungkin akan berhadapan, akan bertemu dengan kelupaan, bertemu kembali dengan terlupa dan kemudian menjadi jahil semula. Apatah lagi makhluk yang lain. Contoh seperti apa yang diciptakan oleh manusia, memori, file dan sebagainya. Walaupun ada waktu ataupun boleh kekal, boleh disimpan dalam tempoh yang agak lama, namun pastilah akan rosak juga, akan hilang juga pada suatu hari nanti. Tidak tersembunyi daripada ilmunya, walau perkara itu adalah sebesar dan seberat zarrah, sama ada di bumi atau di langit. Kalau kata ada yang benda yang paling kecil sekali, yang kalau dilihat dengan mata manusia seperti benda-benda yang kecil lah, seperti pasir ataupun sebiji benih, biji sawi ataupun bijian yang paling kecil yang boleh dilihat dengan mata manusia, ataupun yang tak boleh dilihat dengan mata manusia tapi ianya wujud, ianya ada, sehingga digunakan mikroskop. Bila dilihat dibesarkan beribu kali ganda, kemudian nampak memang ada, maka benda yang kecil macam itu pun tak terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berada, bila dia wujud, bila dia hilang dan sebagainya. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir, mengetahui tentang perihal semut hitam yang melata di atas batu hitam pada malam yang gelap, dan dia mengetahui segala pergerakan zarrah-zarrah, iaitu benda-benda yang kecil yang berlaku di dalam ruang udara. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala jugalah kunci-kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja, dan dia mengetahui apa sahaja yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan semuanya tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata. Surah Al-An'am ayat 59. Sehelai daun pun yang gugur ataupun yang tua, yang rosak kemudian gugur, tak ada sehelai pun di antara berbilion daun, berbilion biji benih yang ada, tidak ada satu pun yang gugur, yang jatuh, yang hilang, melainkan di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, tertulis di dalam Lauh Mahfuz, iaitu catatan yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu ketahuilah ataupun hendaklah kita faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan, ialah Zat yang apabila disebut Tuhan yang bermaksud Rabb ataupun Ilah. Ilah dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kalau mengikut pegangan ataupun i'tikad lah orang bukan Islam, mereka adalah menyebut Tuhan-Tuhan yang lain. Namun apabila kita menyebut Tuhan,
dengan takrifan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak disembah fil wujud illa Allah, melainkan Allah SWT. Selain daripada itu, walaupun disebut Tuhan dengan i'tikad yang salah, maka ia bukanlah yang dimaksudkan di dalam akidah kita. Jadi apabila disebut sebagai Al-Alim, maka ia adalah pengetahuan ataupun yang mengetahui yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Tapi apabila disandarkan, apabila dinamakan pada yang lain selain daripada Allah SWT, maka ia bermaksud bukan hakiki, bermaksud secara pinjaman sahaja, kiasan sahaja, majazi sahaja, yang orang yang tahu, orang yang berpengetahuan, tetapi dengan pengetahuan yang terbatas, pengetahuan ilmu yang sedikit yang diberikan daripada yang Allah SWT berikan kepadanya. Sebab tu bila disebut ulama, al-ulama, iaitu orang-orang alim, orang-orang yang faham ilmu agama, orang-orang yang mahir ilmu agama. Walaupun sama juga daripada ilmu, daripada sifat al-ilmu, daripada kalimah ilmu, tetapi dengan dua pengertian, dua maksud yang sangat berbeza, yang sangat berlainan. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada rakaman lain kali, insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diangkat segala ujian dan juga wabak daripada tempat kita, khususnya daripada orang-orang Islam. Dengan itu, insya-Allah, berdoalah kita supaya masjid-masjid kita kembali dibuka, amalan-amalan umat Islam kembali dapat ditunaikan, dan kita hendaklah ada rasa sedih, ada rasa terkilan, dan ada rasa hendak sangat bercemburu supaya semua amalan-amalan ini, terutamanya rumah-rumah Allah SWT kembali dibuka, solat-solat kembali, solat-solat berjemaah, khususnya solat Jumaat, kembali kita dapat tunaikan, insya-Allah. Wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.